So hari ni kan Astro Awan ni 22 Mei T20 tidak lagi terima subsidi haji elektrik Anwar. Sejak bila pula T20 dapat subsidi? Saya pun Kesian Cikgu baru Luan. tahu. Kenapa kesian saya? Uluan T20. Jangan fitnah. Nanti tunjuk slip gaji. Okay. What do you think? Golongan pemerintahan tinggi atau T20 tidak lagi akan menerima manfaat subsidi yang diberikan kepada kerajaan berkenaan tarif elektrik dan juga haji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak akan menaikkan kadar tarif elektrik bagi kumpulan B40. Tambah beliau, Pangkalan Data Utama PADU akan mengurus dan menyelaras penilaian agihan subsidi kepada golongan yang layak. Kadar elektrik melainkan kepada T20. Untuk T20 sahaja, iaitu rumah besar, tidak akan diberi subsidi elektrik dan pangkalan data utama PADU akan dapat menjelaskan semua ini. So rumah besar. Siapa yang terkesan dalam kalangan kami? Sila komen dekat ruangan komen macam tu kan. So macam mana ni Ulan? Subsidi. Saya first time tahu yang subsidi dari subsidi haji lah tu utamanya. Saya rasa elektrik saya dah tahu dah. It's just that on subsidi haji ada? Memang ada? Faizi? Of course ada. Memang lah. Kita kalau kita pergi haji kan, for the first time memang kita dapat subsidi haji. Kos sebenar ditanggung. So kita bayar like adalah it's subsidized. So bila kita pergi haji tu, kita menunaikan haji for the first time lah. Kalau bagi mereka nak pergi kali kedua, kali ketiga, kali keempat, sebab kita wajib menunaikan haji sekali je. Kan? Rukun Islam yang kelima menunaikan haji tu sekali lah. Ya. Tak tahu Tak tahu. Sebab tu kita menabung kat tabung haji. Kita kena daftar haji dan sebagainya. Yelah, what form of dia subsidized? Maksudnya daripada segi nilai. Contohnya lah, saya tak tahulah exact amount. Contoh let's say kalau haji cost mungkin like 30,000 kan, cost haji. Tapi kita dapat subsidized haji, dia ada nama dia. Tak, sebab baru-baru ni pakcik saya. Pakcik saya sendiri menunaikan haji tahun lepas. So yes, dia bayar like berapa like 15 like I can't remember 13,000, 15,000 macam tu. Tapi that is not the real cost. Kan, real cost is much more than that. Lagi mahal. Kan, of course lah pergi haji kan. So bila kita pergi haji dah haji, kalau kita buat haji dengan tabung haji, kita duduk situ like 40 hari kot. Kan, visa kita 40 hari. So lama. So how can it be very cheap? Kalau kita travel, contoh macam saya baru-baru ni pergi Jepun saja sekalipun, dalam masa 5 hari je dah habis dah berapa, like 10-20 ribu juga habis kan. So apatah lagi kalau kita pergi haji yang memang makan masa yang lama. Okay. So tu satu. So yeah, but the point is like what do you guys think? Okay, T20 tidak lagi terima subsidi haji elektrik, like you know. So what do you think Pak Izzy? Yang saya fikirkan T20 tak dapat subsidi tu tak jadi masalah sebab mereka biasanya golongan yang ada income yang tinggi, pendapatan yang tinggi. Tapi saya tertanya part subsidi menunaikan haji ni, bukankah bila kita nak menunaikan haji syaratnya adalah mampu, sekiranya mampu. So kenapa perlu ada subsidi? Ini tertanya, bukan saya menolak. Saya tertanya. Persoalan. Boleh Dr. Adam pandangan? Yeah, I guess sebab Malaysia ni adalah bagi saya lah. Okay, Malaysia agama perlembagaan kita agama Islam. Okay, agama Islam sebagai agama perlembagaan. In fact, majority daripada rakyat Malaysia adalah Muslim, right? Orang Islam. So wajarlah untuk kerajaan memberi some sort of like bantuan ataupun subsidi supaya rakyat Malaysia ni mampu untuk menunaikan haji. Bukan hanya tertakluk kepada golongan-golongan tertentu saja, tetapi semua masyarakat kita mampu menunaikan haji. Sebab itu tertubuhnya tabung haji, lembaga tabung haji. So lembaga tabung haji tugasnya itu adalah untuk mereka kumpul duit daripada pencarum-pencarum, orang yang bayar, orang penyimpan-penyimpan yang simpan duit dalam tabung haji, dan itu satu untuk mendidik masyarakat untuk menabung di dalam tabung haji untuk pergi haji. Kedua, disebabkan mereka buat macam-macam bisnes. Tabung haji kan ada banyak bangunan-bangunan yang mereka ada. So they are a business, like they run a business lah. Kan, mereka ada banyak aset-aset dalam dan di luar negara. Dan disebabkan itu mereka boleh beri subsidi kepada masyarakat-masyarakat untuk menunaikan haji, terutamanya bagi mereka yang menunaikan haji buat kali pertamanya. So for me, if you ask me, yeah, that is the government's effort lah. Pada masa lembaga tabung haji itu ditubuhkan. Tapi I guess persoalannya T20 ni tidak lagi terima subsidi haji atau electricity.
T20 ni kalau kan dia ikutkan tangga gaji kan, lebih Yes. kurang kan. So tangga gaji. Ada tangga gaji. And saya tak tahulah dari segi pelaksanaan dia macam mana. Sebab how do you check? Betul cakap, macam mana nak gaji check? kan? Habislah aku slip gaji aku. Orang nak tahu. Cikgu Wan T20. Oi. Kan? So dia betul. How government would want to do Sebab that. tu lah, ada kan? padu ni. Kan? One thing ni out of the topic saya memang impress dengan negara Malaysia ni bila bab-bab memberi nama kan. Memang padu betul. Oh, padu babe. Tatak utama macam My Sejahtera, those kind of name memang like wah they have very creative person First time saya dengar padu ni macam memang padu betul. Anyway, so they use tangga gaji. Kan, tangga gaji. And then kat sini saya lebih tertarik kepada kadar elektrik. Kan, kadar elektrik naik. Tak dapat subsidi. Kan, minyak pun tak silap mereka nak try buat. Minyak pun untuk T20 bayar mahal. How's the mechanism kan? Tunjuk IC sekali slip gaji. Saya gaji 8,000, 10,000 macam oish. Tunjuk slip gaji kan. How do you want to do it, PMX? And not only that, like, mereka ada business. Betul juga. Saya mesti. kalau ada business, saya tak ada slip gaji. Betul juga. So saya kan drive kereta, saya kereta Continental tapi tak ada gaji, saya letak 1,500 dapat B40. Kan? So I don't know, benda tu yes, in terms of pelaksanaan tu saya rasa bagi kerajaan lah yang fikirkan. Tapi bagi saya untuk rakyat, rakyat. Sebab T20, M40 dengan B40 ni, yes, memang setiap negeri ada dia punya level-level lah. So macam contohnya national T20 tak silap saya 10,000 ke atas. Okay. 10,000 ke atas. Tapi 10,000 kat KL, miskin weh. Itu dah kira apa, like something like around B40 jugalah kan. Tengok tanggungan. Paling-paling lah, buat M40 lah. Then not only that, ikut tanggungan juga. anak ramai ke 10,000 anak 5. betul. 10,000 anak 5 duduk kat KL. Mati weh. Kan? So it's like but to be fair for the government, mereka ada lah, setiap negeri ada dia punya kriteria ada masing-masing. So T20 kat let's say orang yang duduk kat Selangor berbeza dengan T20 orang duduk dekat let's say Pahang, kan? Ataupun berbeza dengan T20 orang yang duduk dekat mungkin Sarawak misalnya. So dia berbeza ikut tempat. So that is great lah. But the point is, what I'm trying to say is that apa jadi dengan orang yang berada di sempadan M40 dengan T20? Itu bagi saya yang paling kesian lah. Sebab dia orang ni dah like in between. Yeah, in between. So they are like M40 tapi they just barely masuk level T20. Okay. Disebabkan itu mereka mendapat impact. Disebabkan itu mereka tak dapat lagi subsidi elektrik, subsidi haji, subsidi minyak, subsidi semua benda subsidi mereka tak dapat. So adakah mereka ini bukan rakyat Malaysia? Ush. What do you want to do, PMX? Kan. So like T20 pun ada dua jenis golongan T20. Ada T20 yang memang T1%. Pun T20 juga. Maksudnya dia pendapatan dia lagi T1% ni orang yang income 1 juta sebulan. Kan. Okay lah, mereka tak ada masalah Tak bising. tak bising lah. Ada juga T20 yang gajinya 10,000 sebulan. 10,000 ke 1 juta sebulan tu berbeza. Sangat-sangat besar kan perbezaannya. And tu satu. Yang kedua, kita ada juga T20 yang memang hasilnya datang daripada duit gaji yang mereka dapat setiap bulan. So ini golongan-golongan profesional, golongan doktor, engineer, lawyer, accountant. Okay, all these people yang memang earn they earn high income. Maksudnya gaji yang mereka dapat itu tinggi. Saya ada banyak student saya yang kerja oil and gas misalnya. Gaji mereka like standard 30,000 40,000 ni biasa normal. Kan? So ni memang golongan profesional. Tetapi kita kena ingat golongan-golongan ini jugalah golongan yang membayar tax paling tinggi. Betul juga, betul. So what they do, they get in return something kan, betul? They just pay high tax, they don't get subsidy, they don't get anything. To me it's not fair. Yeah. It's not fair. Kalau saya jadi T20 pun saya akan question. Saya bukan T20. Okay, tapi it's just like what I pay to contribute to the nation, tiba-tiba apa timbal balik pada saya kan. Exactly. Lebih banyak you contribute, lagi banyak yang you ditarik kan. Sebab then I would say lah, I mean PMX, you need to know siapa you nak tax ataupun siapa you nak hukum. Saya rasa benda ni adalah menjadi satu bentuk hukuman lah kan, kepada rakyat kita juga, rakyat yang vote you untuk jadi Perdana Menteri lah kan. You tak boleh nak memperjuangkan B40, M40 dan T20 just because they are M40, they are B40 or they are T20.
So tu satu. Yang kedua, kita kena tahu juga kadang-kadang the rich people they know how to get away from all of this. Okay, how? Like, you know, people, especially orang yang create a business, mereka tak ada slip gaji. Macam mana saya tahu? Sebab saya business. Buat bisnes juga kan. Saya tak ada slip gaji. Then how? Betul tak? Betul. How like, hence why I say like, you akan, bila polisi ni dia establish, dia akan affect golongan profesional. So lagi-lagi golongan profesional, you need to know how to manage your money well. Tak tahu macam mana, you know, join Apps Rich. Okay, kita ada banyak kita orang program yang mengajar masyarakat untuk mengurus duit dengan cara yang betul, right? But like especially golongan-golongan profesional ini. But I see it like businessman, business owner, they have a way to get away from this kan. Dia orang ada banyak cara. Like, you know, rumah mereka bukan didaftarkan nama mereka pun. Kereta mereka pun tak didaftarkan dengan nama mereka. You check my name kan, saya tak ada pun loan kan. I don't own anything. So what? Oh, I B40, you know. So faham tak? It's like that's not how you classify seseorang individu tu lah. So they need to be more research, okay, and more studies in terms of kalau kita nak establish benda-benda macam ni. Kalau tanya pendapat peribadi saya lah, okay, again pendapat peribadi saya. And last but not least, I would say with regards to this kind of topic, anda kena tahu juga tak semestinya rumah besar bil elektriknya tinggi.